Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini cikgu nak ajar kamu mengenai faktor mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Okey. Jadi dalam tajuk ni awak kena faham ada 5 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Semuanya ada 5. Ini selalu keluar periksa tau. Selalu keluar periksa. Dia akan bersama dengan eksperimen lah. Okey. Tapi buat hari ini kita tahu dulu dia punya konsep. Dia punya fakta dia dululah. Okey. Yang pertama ialah faktor kita ambil nutrien lah dulu. Okey, contohnya macam kita kan. Kita nak hidup, kita mesti ada faktor yang kita boleh hidup. Okey, kau Ahmad, kenapa kau boleh hidup? Sebab kena ada makanan, cikgu. Okey, so yang pertama nutrien, makanan. Sama dengan mikroorganisma. Kalau tak ada makanan, tak ada nutrien, dia mesti tak boleh hidup. Ataupun dia tak tumbuh. Kita guna istilah tumbuh. Jadi kalau nutrien tidak ada, okey, so dia tidak akan tumbuh. Contohnya pada roti kan, kalau dia expired, kenapa ada kulat? Sebabnya pada roti tu sendiri ada nutrien yang boleh muka tu hidup, yang boleh muka tu serap dan dia boleh hidup lah. Okey, jadi apakah keadaan yang sesuai untuk nutrien? Jadi kalau dia cukup, gini cikgu buat, cukup, so dia akan, pertumbuhan dia akan menjadi optimum. Tidak sesuai, okey, apabila nutrien tidak cukup. Begitu je. Okey, nota kali ni cikgu nak buat ringkas sahaja. Okey, yang kedua, yang kedua ialah faktor bila dah ada makanan kan, kita perlukan cahaya. So yang ni ialah cahaya. Okey. Apa faktor yang dia menyebabkan dia sesuai untuk tumbuh? Jadi dia mesti cahaya yang cukup. Okey, cukup cahaya. Ataupun kita kata dalam keadaan yang terang. Okey. Tapi ini hanya untuk alga sahaja. Okey. Kalau untuk mikroorganisma lain, contohnya kulat dan bakteria, dia suka keadaan yang gelap. Baru dia akan tumbuh dengan baik. Sini. So dalam keadaan yang gelap, baru dia akan tumbuh dengan baik sesuai dengan diri dia. Sesuai untuk siapa? Sesuai untuk bakteria dan kulat. Jadi kalau keadaan tidak sesuai bagi alga ni tadi, dia tak sesuai bagi diri dia, gelap. Dia tak nak. Tapi kalau bagi bakteria pula dengan kulat, dia tak nak terang. Terang yang takkan sesuai untuk diri dia. Okey, faham? Okey, seterusnya. Yang ni awak boleh buat highlight lah. Kalau soalan kebat, biasanya dia akan kita akan buat ni lah, macam keropok. Kenapa kita keringkan? Kan, lebih tahan lama berbanding dengan keropok yang lembab. Ataupun keropok yang letak kat tempat yang gelap. Awak makan keropok, jatuh dekat bawah katil, bawah kursi, banyak bakteria ataupun cepat berkulat kan. So kenapa kalau keropok yang kering dia lebih tahan lama, ataupun ikan kering lebih tahan lama? Kenapa kita jemur dia? Sebab dia bawah cahaya matahari, sebab dia terang kan. So dia tak suka cahaya matahari, so dia tak tumbuh. Bila tak tumbuh, dia tahan lama. Okey, nombor 3. Nombor 3 ialah kelembapan. Bakteria ataupun mikroorganisma dia suka kelembapan. Dia sukakan kelembapan. So bila ada kelembapan yang tinggi, dia akan tumbuh dengan aktif. Pertumbuhan dia akan aktif. Tapi kalau keadaan yang tidak sesuai, bila keadaan kelembapan yang rendah. Kelembapan yang rendah ni maksudnya kering lah. Sama dengan keropok kering, ikan kering tu. Okay, so dia tak suka keadaan yang kering, dia tak suka. Dia suka keadaan yang lembab.
Sebab tu tuala yang lembap lebih cepat busuk berbanding tuala yang kering. Awak tak jemur tuala, busuklah kan. Okey. Yang keempat, suhu. Okey. Kalau suhu ni senang je. Dia suka suhu pada manusia 37 darjah Celsius. So baru dia optimum. Ataupun dengan kata lain, suhu di antara 35 darjah Celsius hingga 40 darjah Celsius. Yang ni suhu haiwan lah ataupun manusia. Okey, kalau suhu yang terlampau rendah dia tak sesuai. Tidak sesuai suhu rendah. Okay, contohnya dalam peti sejuk kan. Ataupun suhu yang terlampau tinggi pun dia tak sesuai juga. Contohnya dalam oven, dalam microwave, dia tak sesuai untuk diri dia. Okey. Ini kat mana? Peti sejuk. Sebab tu makanan yang kita simpan dalam peti sejuk lebih tahan lama. Okey. Makanan yang kita simpan dalam oven, bukan simpanlah, kita guna oven, kita panaskan, dia tahan. Maksudnya awak makan tak sakit perut sebabnya dia telah dibunuh oleh suhu yang tinggi dalam oven tu. Okay, dan akhir sekali ialah faktor nilai pH. Okay. Untuk nilai pH, dia suka pH yang neutral. Neutral tu maksudnya nilai pH dia ialah 7. Baru dia akan bertumbuh dengan optimum. Okay. Ada juga tapi tak banyak. So kalau pH acid dia tak sesuai, pH yang terlampau alkali pun dia tak sesuai. Itulah yang kita guna untuk ubat gigi. Kalau kita guna ubat gigi, bakteria dalam mulut kita akan mati sebab dia tak suka ubat gigi. Okay, ubat gigi ni dia adalah alkali. Okay. pH acid ni contohnya macam kita guna klorok ke cuka ke, okay, untuk bersihkan kita punya makanan kan, ataupun awak buat jeruk kita guna cuka. So bakteria tak tumbuhlah pada jeruk tu, jadi jeruk tu tahan lama. Jadi secara kesimpulannya ada 5 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma, iaitu nutrien, cahaya, kelembapan, suhu dan nilai pH. Okey. Cikgu baca yang sesuai je. Bakteria akan bertumbuh secara optimum, pertumbuhan aktif apabila nutrien cukup, cahaya gelap, kelembapan tinggi, suhu 37, nilai pH neutral. Yang selain daripada itu tidak sesuai. Itu sahaja. Terima kasih.